Hai, saya Miza. Hai, nama saya Gentiana Ampas. Hai, saya Alia. Hai, saya Aisyah. Hai, saya Eriani. Hai, nama saya Aini. Hai, saya Chia. Halo, saya Tam Kok Ching. Hai, kami dari kumpulan 6 akan membentangkan topik 7 iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Melalui video ini, kita dapat mengenali maklumat palsu dengan lebih mendalam dan juga punca-punca berlakunya penyebaran maklumat palsu ini. Dalam video ini juga, kami akan menerangkan cabaran untuk mengekalkan kesepaduan nasional dan cara untuk mengatasi penyebaran maklumat palsu. Berita palsu ialah sejenis kewartawanan kuning ataupun propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah tanpa kesahihan serta bukti yang sah. Berita palsu ini boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif sekiranya tidak dibendung. Berita palsu sebegini biasanya disebarkan melalui media penyiaran seperti televisyen dan juga radio. Selain itu, ialah media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain lagi. Akhir sekali ialah media akhbar tradisional iaitu surat khabar. Terdapat beberapa punca penyebaran maklumat palsu. Antaranya ialah media sosial. Pada masa kini, penggunaan media sosial amat popular bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Media sosial berperanan menjadikan masyarakat lebih peka terhadap keadaan sekeliling dan mengeratkan hubungan sesama individu. Namun, kita harus lebih berhati-hati kerana terdapat berita palsu yang direka untuk menarik perhatian netizen dan menjadi isu yang hangat. Media sosial merupakan sebuah platform di mana ia membenarkan sesiapa sahaja mengakses segala data atau maklumat yang terdapat di media sosial. Terdapat sesetengah pihak menjadikan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan berita palsu, fitnah dan gosip. Seperti yang kita tahu, kemudahan penggunaan media sosial membolehkan individu mereka identiti dengan mudah. Seterusnya, ketagihan internet juga merupakan salah satu punca berlakunya penyebaran maklumat palsu. Ketagihan internet boleh didefinisikan sebagai kecenderungan untuk melakukan perkara sama setiap hari bagi mendapatkan keseronokan dan kepuasan berpanjangan. Individu mengalami ketagihan internet turut berdepan sindrom seperti mudah terpengaruh dengan capaian maklumat, kerap membuang masa dan gemar bersosial di media sosial berbanding alam realiti. Apabila mereka bersosial di laman sosial, ia akan membuka ruang kewujudan elemen-elemen bersifat sensasi bagi meraih perhatian orang ramai selain mahu mendapatkan keseronokan. Punca pertama bagi punca penyebaran maklumat palsu ialah mudah terpedaya. Terdapat banyak pengguna media tidak akan memeriksa kesahihan sama ada kerana malas atau tidak mampu dan terus menyebarkan atau mengkongsikan maklumat tersebut. Punca kedua ialah tidak celik media. Golongan-golongan yang tidak celik media senang mempercayai berita-berita yang belum dikenal pasti yang telah dipaparkan di media sosial.
Punca ketiga ialah tiada undang-undang. Berita palsu akan mudah disebarkan kerana penyebarannya tidak akan rugi apa-apa kerana menyebarkannya. Walaupun silap, mereka tidak akan dijatuhkan hukuman. Seterusnya adalah cabaran untuk mengekalkan kesepaduan nasional yang telah kita kecapi. Yang pertama dari aspek politik, pemalsuan pembubaran parlimen. Contohnya, berita palsu mengenai penemuan wang tunai dalam kenderaan ahli politik yang telah menimbulkan kontroversi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak berkuasa. Yang kedua, dari aspek sosial, isu perkauman semakin berleluasa di media sosial yang dicetuskan oleh individu tanpa wajah. Dengan mengambil kesempatan terhadap kemajuan teknologi masa kini, mereka telah menjadikan medium berkenaan untuk menyebarkan fitnah dan berita palsu yang telah mencetuskan perbalahan. Aspek ekonomi, contohnya berita palsu mengenai kenyataan tentang Tun Daim bahawa Malaysia bakal bankrupt. Hal ini akan menjejaskan kepercayaan pelabur-pelabur luar terhadap negara kita dan seterusnya menjejaskan perkembangan ekonomi. Dari aspek pendidikan, contohnya pada tahun 2016, negara digemparkan dengan penyebaran berita palsu berkenaan dengan bocornya soalan kertas peperiksaan SPM yang disebabkan oleh orang dalam. Penyebaran berita ini telah memecah belahkan warga pendidik dan menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap mereka. Cara mengatasi penyebaran maklumat palsu. Yang pertama, memperkasa penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang merupakan susunan peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh badan pemerintah sesebuah negara. Oleh itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM hendak bekerjasama dengan Suruhanjaya Polis Diraja Malaysia PDRM untuk mengambil tindakan dengan melaksanakan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Yang kedua, membeli pendedahan isu maklumat palsu di sekolah. Pihak sekolah perlu mementingkan ilmu-ilmu tentang penyebaran maklumat palsu dalam sukatan pelajaran pelajar. Hal ini dapat memberi kesedaran kepada pelajar berkaitan kesan buruk penyebaran maklumat palsu. Seterusnya ialah menyemak kesahihan maklumat palsu. Menyemak kesahihan suatu maklumat sebelum dikongsi dalam media sosial bagi mengelak penyebaran maklumat palsu. Meneliti kredibiliti penerbit berita kerana maklumat yang diberi tidak semestinya betul. Contoh berita di media sosial yang sahih ialah berita nasional seperti Bernama ataupun laman web MyPortal yang disediakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. MyPortal diwujudkan sebagai rujukan masyarakat supaya tidak terus percaya sebarang kabar angin dan maklumat yang diberi. Kesimpulannya, penyebaran maklumat palsu memberi impak negatif kepada masyarakat di negara kita yang berbilang kaum dan agama. Ia juga boleh menjejaskan keselamatan dan keharmonian. Oleh itu, pihak-pihak yang tertentu perlulah menjalankan tanggungjawab mereka agar masalah ini dapat dibendung dengan kadar yang segera.